Jalan hak betul ni hak mana? Semua orang pakat mengaku betul belaka. Semua pakat mengaku betul belaka. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa dia ni? Nombor 5 bawah tu. Orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah pada mereka ialah nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Dan jalan mereka selain daripada beriman serta beramal saleh ialah membimbing manusia ke jalan kebaikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan perkataan yang murni, serta sanggup menanggung beban dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas, sabar dan bertakwa. Itulah dia as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini kena belajar sejarah dasar lagi. Sejarah nabi-nabi, sejarah rasul-rasul tu kena belajar supaya kita tahu cara hidup mereka, cara mereka memikir, cara mereka bertindak, cara mereka cara mereka tarbiyah. Semua sekali itu kena ikut cara Nabi. Sebab itulah jalan hak betul. Betul lawan dia salah. Mana-mana hidup, cara hidup yang tak ikut cara ni ialah cara yang sesat dan salah. Tu yang mudah yang dalam hidup ni. Hak betul, sekali lagi hak sesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai. Bukan jalan hak tu. Maknanya kami tak seikut tu. Kami nak ni je. Al-maghdubi alaihim tu makna ada cara hidup dia juga. Al-maghdubi alaihim ada ideologi dia, ada sistem dia, ada undang-undang dia, ada peraturan dia, ada adat etika dia, ada budaya dia, ada segala macam. Ada ekonomi dia, ada politik dia. Tak ada belakang tu. Orang panggil satu cara hidup lah. Waladhalin, dan bukan pula jalan ataupun cara hidup orang-orang yang sesat. Orang sesat ni pun dia ada cara hidup juga, cara dia mikir, cara ideologi, cara pemikiran, cara meretah, cara berpolitik, ekonomi, siapalah semua sekali ada cara hidup ad-dhalin. Kami tak siap tu. Kami naknya biar Tuhan tunjuk jalan yang betul-betul, siratal ladzina an'amta alaihim, hak al-maghdubi alaihim yang pernah hidup sebelum kami, dan ad-dhalin yang sesat ni kami tak siap. Ini aku janji kita dengan Allah. Jadi tak kena sakal lah kalau lepas pada baca ayat ni. Jadi ikut al-maghdubi alaihim, dia ikut puak-puak ad-dhalin, tak kena sakal lah. Cuba tengok bawah, dia kata mana? Menurut huraian sahibul fadilah, minta maaf ini panjang sikit huraian sahibul fadilah Datuk Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, penyamuk kitab tafsir ini, satu-satunya jalan, ini untuk guru Haji Nasri ni, satu-satunya jalan bagi menyatakan iman dan takwa kepada Allah yang amat pemurah dan amat berkuasa, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat, ialah dengan beribadat atau memperhambakan diri kepadanya dengan penuh rasa ikhlas dan tawaduk. Itu saja jalannya. Satu-satunya jalan, tak ada dah pilihan. Itu saja. Siapa dia pilih jalan lain, maka tak habislah dia. Tidak ada yang lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain daripada Allah yang amat berkuasa. Demikian juga tidak ada lain tempat kita memohon pertolongan selain daripada Allah yang maha pemurah, yang amat pemurah. Tak suruh jadi serupa dengan puak-puak Yahudi, Kristian dan puak-puak kafir atas dunia ni lah. Ia tertipu dengan maklumat dia, berasa berhala-berhala yang dia sembah, tempat-tempat dia duk puja tu boleh minta tolong, boleh harap, tak kena nyanyi sebenarnya tu. Pengertian ibadat secara ringkas dapat diartikan sebagai ibadat tu mana ni istilah ibadat tu. Kalau kita terjemah makna sembah ni makna apa? Diartikan sebagai menunjukkan rasa taat setia dan perhambaan diri. Jadi hamba, kita ni hamba. Apabila sebut hamba, ikut Tuhan dia suruh, tak kita kena. Sifat seorang hamba, sifat seorang qali, kena turut apa hak Tuhan dia suruh. Jadi kalau tak kena, kalau sekiranya seorang qali, hak toke suruh dia tak buat, walaupun dia puji sama toke dia. Sepulah dia punya seorang qali kerja di tempat kerja kedai nasi ke berapa ni. Kalau kita perhati di kedai nasi, masuk sama kedai nasi kan, dia ada satu orang duk congok di kursi tu, nama apa?
Tokek. Congok. Tengok. Nenek. Tokek ni duk cong kat situ je. Yang duk kaluk honga sini akak kau tu layar orang tu kali tu. Tapi sekali-sekala dia gini, sekali-sekala dan ada dia berarti. Dalam keadaan kelam kabut orang duk makan nasi, kau makan kau tu makan begini tu. Tapi punya tayi bayar, tak dia boleh bayar tokek. Dia tak bayar kan nak kali. Kalau nak kali dia kira bayar tokek. Pasal apa? Pasal kedai tu kedai dia. Kedai tu kedai dia. Sebab tu dia bayar ke dia. Dia kata kena. Lepas tu pula kali ni dia kena ikut arah tokek. Tokek kata buat begini. Buat begini kena ikut baru dia panggil kali. Tapi kalau mai tokek kata buat begini, dia tak buat, itu bukan kali. Dia nak jadi tokek kata. Dasar lagi tak padan dengan hanya duk puji tokek je. Tak padan. Kalau kali ni pasal jenis memuji. Tokek kita bagus, tokek kita comel, tokek kita hebat, tokek kita kaya. Kerja tak jalan. Mana boleh lagu tu? Kalau tokek kata kerak ayat, masak. Tokek kita bagus, tokek kita hebat. Buat ada. Boleh jadi kalau lagu tu? Tak boleh jadi. Dia kena buat hak Tuhan kesuruh tu. Supaya juga kita ni. Tuhan kata semaya. Kena semaya. Tuhan kata kena buat undang-undang aku dalam bab peribadi, dalam bab negara. Semua sekali. Buatlah. Jangan pula Tuhan kata buat undang-undang aku. Allah bagus, subhanallah, alhamdulillah. Hak Tuhan suruh tak jalan pun. Tuhan kata berjuang. Subhanallah, subhanallah. Siapa kata tadi? Dia puji tokek. Dia puji tokek. Hak tokek buat tak jalan. Hak tokek suruh buat tak jalan. Mana boleh lagu tu? Itu satu perbandingan yang merasa perlu. Apabila sebut seorang hamba, kita kena reti kita ni hamba. Sifat seorang hamba tu memang begitu. Kalau tidak, tak usah jadi hamba. Lelah kat lah nak ayat tu ni. Allah Ta'ala perintah juga supaya kita menyembah, tidak menyembah selainnya kerana dialah saja Tuhan yang wajib disembah. Kita habis sikit dah nak berkat hak tajin kita ni. Disembah dengan sebenar-benarnya. Kita juga diperintah supaya hanya memohon pertolongan kepadanya. Ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat nombor 2 surah Al-Ma'idah yang menyuruh manusia bertolong-tolongan di antara satu sama lain dalam membuat amal kebajikan dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan ayat tu ni. Kita juga diminta oleh Allah suruh bertolong. Tak boleh kami minta tolong orang ni. Kata dia, yang berarti kita disuruh supaya meminta pertolongan sesama manusia. Sementara ayat 5 dari surah Fatihah ini menyuruh supaya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah semata-mata. Kata Tok Guru Ajina kita, sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua-dua ayat ini kerana usaha dan amal perbuatan manusia ada bergantung pada adanya sebab musabab. Sebab-sebab yang dapat menghasilkan kejayaan dan ketiadaan halangan-halangan yang merintanginya. Itu sunnatullah juga kan. Demikianlah kejadian alam ini, segala yang berlaku itu pada keseluruhannya adalah melalui adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah diberikan nikmat ilmu pengetahuan melalui akal fikirannya yang waras, di samping itu diberikan tenaga kekuatan untuk mengatasi segala halangan. Oleh sebab itu yang menjadi tanggungjawab pada manusia ialah menggunakan segala ikhtiar dan daya usaha, meliputi cara-cara bergotong royong dan bantu-membantu antara satu sama lain yang disertakan dengan doa memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini ialah merupakan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah bagi pelaksanaan sesuatu pekerjaan, dan segala-galanya itu tidak lain hanyalah merupakan usaha ikhtiar kita sahaja. Itu tidak jadi masalah. Setelah kita berusaha dan berikhtiar, maka kita serahkan pula penentuan natijah dari usaha kita itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Amat rasa jelas benda tu. Kemudian satu lagi ayat 5 tu, ayat-ayat ke-6. Kita disuruh ikut jalan satu cara hidup saja. Kita orang Islam ni satu cara hidup saja, jangan menduakan cara hidup. Satu cara hidup, satu cara undang-undang, satu cara pentadbiran. Dari segi dasar tu lah. Tak boleh menduakan sekali. Menduakan undang-undang tak boleh. Sebab itulah hamba dah sebut banyak kali, manittaba'a ghaira manhajillah faqad asyrak. Siapa-siapa yang ikut peraturan dan cara yang lain daripada cara yang telah diajar oleh Allah,
maka dia telah mensyiriki Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan peraturan, menduakan undang-undang, tidak boleh. Dan kita dalam aku janji kita ni, ya Allah, mintalah tunjuk pada hamba jalan hak betul. Jalan hak betul hak mana? Jalan hak betul yang pernah dialami dan pernah dihayati oleh orang sebelum pada hamba, Rasul, Nabi. Dan hamba tak asing jalan-jalan orang yang kau murkai dan orang sesat. Hamba tak asing. Ia mana dialami oleh puak-puak Yahudi dan Kristian. Yang punahnya al-maghdubi alaihim dan punahnya ad-dhalin ni pasal apa? Punahnya al-maghdubi alaih itu Yahudi, ad-dhalin itu sesat. Tengok bawah tu. Menurut hadis Nabi, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dimurkai itu ialah kaum Yahudi. Dan orang-orang yang sesat, ad-dhalin, al-maghdubi alaihim itu maksudnya kaum Yahudi. Ad-dhalin itu siapa dia? Orang-orang sesat, ialah kaum Nasrani. Tafsir Al-Alusi. Ada juga ahli-ahli tafsir yang memberikan huraian lanjut mengenainya. Menurut sahibul fadilah Datuk Haji Muhammad Noor, penyambut kitab tafsir ini, bahawa kesimpulannya seperti berikut. Orang-orang yang dimurkai Allah ialah orang-orang yang mengingkari. Ini dia. Bukan soal Yahudi, bukan soal Kristian. Yahudi itu bukan kerana Yahudinya, Kristian bukan kerana Kristiannya. Yang menyebabkan dia jadi al-maghdubi alaihim tu, dia menyebabkan dia jadi ad-dhalin, bukan kerana dia Yahudi, bukan kerana dia Kristian, tapi kerana dia mengingkari atau menyembunyikan sesuatu perkara agama yang telah diketahuinya betul dan benar. Ini satu jenayah Yahudi dan jenayah Kristian yang pernah hidup sebelum kita, yang menyebabkan dia termasuk dalam golongan al-maghdubi alaihim, dan dia adalah ketua ad-dhalin, ketua puak-puak sesat. Nikihnya bukan soal dia tu bangsa Yahudi berbangsa Kristian, pasal dia engkar hak Tuhan, menyembunyikan sesuatu perkara yang telah diketahui betul dan benar, atau orang-orang yang tidak mahu menerima sesuatu hukum agama yang sampai kepadanya dengan keterangan-keterangan yang sah, kerana beberapa sebab yang mempengaruhi jiwanya, seperti perasaan ta'assub atau fanatik pada sesuatu pendapat, keinginan hendak menjaga nama dan taraf, ingatan hendak memelihara keadaan dan kedudukannya yang turun-temurun, atau fikiran yang menghormati sesuatu keadaan masyarakat. Ini kita tahulah, moga Allah yarham Datuk Mufti Haji Noor kita ni hidup lebih lama daripada kita, atau lebih awal daripada kita. Dia pernah hidup di Malaysia ni zaman British lagi. Dan Allah yarham Datuk Mufti kita ni sempat hidup dalam dua zaman. Pengalaman dia diriwayat betul-betul dalam kitab, zaman British dan zaman lepas merdeka. Itu dia. Jadi kerana sebab-sebab inilah maka menyebabkan manusia menolak agama, ataupun tolak tu tak pakat. Ada juga orang kata, abang tak tolak, abang percaya, tapi tak pakat aja. Sopoh dia tu, sopoh aja. Yahudi Kristian pun lagu tu, dia tidak menentang agama bolak-bolak, tapi dia tak pakat agama tu, dia pakat hak lain. Orang-orang yang sesat pula ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama, kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya. Ini dia. Atau orang-orang yang pengetahuan agamanya tidak betul, kerana dipelajarinya dengan tidak menurut peraturan dan jalan yang sebenar. Orang-orang yang tersebut, ni masalah ni. Mengaji tapi tak betul. Mengaji agama dah, ada ijazah agama tapi tak betul. Kerana orang-orang tersebut, kalaupun mereka tidak sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di dunia, kerana sihat panca indera dan tepat pendapat akalnya pada zahir, mereka tak dapat tidak mereka sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di akhirat. Kerana pengetahuan agama Allah sahaja yang sanggup menunjuk dan memimpin pengikutnya kebahagiaan akhirat. Itu dia.